Hari ini saya berada di Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur bagi mendapatkan perincian bagaimana suasana dan juga SOP yang dijalankan semasa sesi solat Jumaat ini dijalankan setelah kira-kira 3 bulan PKP dilaksanakan. Berdasarkan pemerhatian kru penerbitan MHI, para jemaah yang hadir patuh pada peraturan yang ditetapkan. Antaranya, membawa sejadah sendiri, memakai pelitup muka dan mengambil wuduk dari rumah. Ahli jawatan kuasa masjid telah menyediakan nombor saf bagi jemaah yang telah mendaftar sama ada menerusi kod QR atau tulisan di buku log. Pintu pagar masjid juga dibuka seawal jam 12.30 hari bagi memudahkan pergerakan masuk para jemaah. Kita telah mengenal pasti dan menanda saf ataupun tempat duduk jemaah seramai 173 orang. Bermula daripada solat asar pada hari ini, kita telah buka kepada jemaah untuk hadir menunaikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah seramai 173 orang. Bagi mengelakkan perasaan tidak puas hati, jemaah dinasihatkan agar bergilir-gilir untuk menunaikan solat di masjid. Kita akan buat sistem penggiliran kepada jemaah supaya semua jemaah di Taman Tun ni dapat rasa untuk solat berjamaah bersama. Rata-rata jemaah yang hadir menzahirkan rasa rindu akan suasana menunaikan solat di masjid dan bersyukur dengan tindakan yang dibuat pihak kerajaan. Tak terkira punya rindu, tersangat rindu dengan masjid solat Jumaat. Tersangat rindu. Tak dapat nak dihuraikan dengan kata-kata. Di Masjid At-Taqwa Taman Tun ni, alhamdulillah saya actually quite teruja dan impress dengan diorang punya security, cara mereka menguruskan jemaah-jemaah pada hari Jumaat hari ini. Umat Islam perlu akur dengan norma baharu yang dijalankan berikutan penularan wabak COVID-19. Manfaatkan peluang untuk ke masjid dengan meningkatkan amal ibadah agar keadaan dipulihkan seperti sedia kala. Ya, itulah pengalaman berada di masjid dan pastinya mengambil kerinduan, terutamanya kita baru saja menempuh bulan Ramadan yang kita tidak berkesempatan untuk solat tarawih beramai-ramai berjemaah. Jadi inilah peluang yang ditunggu-tunggu, walau bagaimanapun ada SOP-nya dan ada tata cara tertentu yang dianjurkan oleh pihak masjid untuk memastikan semua orang dapat merasai pengalaman kembali bersolat berjemaah di masjid, terutamanya solat Jumaat. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang situasi ini, saya bersama dengan Ustaz Osman Abu Bakar. Beliau ialah penolong pengarah kanan bahagian pengurusan masjid Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah bersama dengan kami. Masjid dah dibuka untuk solat Jumaat dan juga solat berjemaah lah. Setakat ini bagaimana penerimaan kalau Ustaz buat pengamatan lah tentang perkembangan ini? Okey. Dari segi penerimaan orang ramai, terkhususnya masyarakat Islam yang sudah lama tidak melaksanakan ibadat berjemaah ni, khususnya sembahyang Jumaat di masjid, sudah tentu mereka menerima dengan sangat baik kerana mereka terlalu merindukan untuk melakukan satu amalan yang biasa dilakukan oleh mereka sebelum ini. Sembahyang Jumaat, sembahyang berjemaah dan sebagainya lah. Ini merupakan satu peluang yang kata nikmat yang sangat besar diberikan kepada mereka lah. Dan dari segi pihak pengurusan masjid pula, sambutannya bagaimana? Dari pada kami bahagian pengurusan masjid, kami melihat sambutannya sangat baik. Bahkan ada yang menghubungi kita untuk macam mana nak dapatkan giliran supaya dia boleh masuk ke dalam masjid untuk bersama melaksanakan ibadah itu. Dan kadang-kadang ialah apabila kita dah telah tetapkan SOP, garis panduan yang kita tetapkan, apabila kadang-kadang berlaku makmum yang datang lewat, maka kita terpaksa tidak membenarkan. Kita tidak membenarkan kerana kita cuba patuhi SOP yang kita tetapkan. Jadi saiz masjid berbeza-beza Jadi kapasiti atau bilangan jemaah itu adakah mereka pihak masjid sendiri yang tentukan ke ataupun mendapat nasihat daripada pihak Jawi? Okey.
Dari sudut kapasiti, pihak Jawi yang tetapkan. Berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan lah. Maknanya kalau di Kuala Lumpur, di wilayah persekutuan, kita tetapkan 1/3 daripada kapasiti Dewan Solat Utama. Dewan Solat Utama. Dewan Solat Utama. Baik, Maknanya tidak termasuklah ruang-ruang di bahagian tepi masjid, di belakang dan sebagainya. Hanya Dewan Solat Utama sahaja. Sebagai contoh, kalaulah satu Dewan Solat Utama itu muatnya 300 orang satu-satu masa. Maka 1/3 daripada 300 artinya 100 orang lah yang boleh solat pada ketika ini. Okey. Bermakna ruang lain itu memang tidak dibuka. Tidak dibuka setakat ini. Okey. Dan ini juga termaktub untuk solat Jumaat dan juga solat fardu yang lain. Ya, betul. Okey, baik. Sebab kalau sebelum ni kita tengok solat jemaah subuh sehingga isyak, bilangan tertentu solat Jumaat diperluaskan tempat solatnya, tapi ini sama juga ya. Sama juga. Okey. Dan yang menentukan masjid itu dibenarkan untuk menjalankan operasi, adakah untuk sebab dia di dalam zon saja ataupun ada kriteria tertentu yang lain? Okey. Setakat ini kita Jawi membenarkan masjid, surau Jumaat dan termasuk surau yang berada di zon hijau dan kuning. Okey. Penentuan zon hijau, kuning, merah dan sebagainya ini kita berpandukan kepada nasihat ataupun maklumat daripada Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi maknanya setiap minggu kita akan kemaskini berdasarkan maklumat yang kita dapat pada hari Rabu untuk kita tetapkan beri kebenaran kepada masjid surau di zon hijau dan kuning sahaja. Jadi sejak pada 16 hari bulan 6 kita dah mula membenarkan masjid surau di zon hijau dan kuning. Kalau ikut kita punya rekod, statistik yang kita ada, hanya 1 buah masjid sahaja di wilayah persekutuan yang berada dalam di zon merah. Okey. Iaitu di Bukit Jalil, Masjid Talhah bin Ubaidillah. Dan 5 buah surau Jumaat berdekatan di situ juga dalam zon merah. Artinya kalau ikut jumlah secara keseluruhan sebanyak 197 masjid dan surau Jumaat di seluruh wilayah persekutuan termasuk Labuan yang sudah dibuka untuk sembahyang berjemaah dan sembahyang Jumaat. Jadi di Bukit Jalil itu sajalah yang kerana berada di zon berdekatan dengan depo ya. Ya. Okey, baik. Dan kita harap perkara ini tidak berlaku lah. Cuma saya perlu tanyalah, misal kata adalah masjid ataupun tempat ibadat surau Jumaat yang tidak mengikut SOP ini, adakah bagaimana tindakan diambil ke atas, katanya adakah perlu diadakan aduan, menerima aduan terlebih dahulu, dan apakah tindakan sekiranya melanggar SOP ini? Baik. Dari sudut pelaksanaan ataupun penguatkuasaan, Jawi sendiri kita mengadakan pemantauan lah. Maknanya kita mempunyai bahagian penguatkuasaan agama. Penguatkuasa agama ditugaskan untuk memantau pematuhan SOP ini di masjid dan surau Jumaat. Di samping itu, di masjid-masjid di wilayah persekutuan, kita mempunyai petugas-petugas ataupun kaki tangan yang bertugas itu ketua imam, penolong ketua imam dan juga pembantu bilal daripada kalangan pekerja penjawat awam. Jadi mereka juga bersama dengan ahli jawatankuasa untuk memantau. Jadi dengan tenaga kerja ataupun kawalan yang kita buat, pemantauan ini, jadi kuranglah berlaku ketidakpatuhan itu. Seandainya berlaku, sekiranya kita menerima aduan, maka kita akan cepat-cepat memberi peringatan. Pernah kita keluarkan peringatan lah, secara bersurat kepada mana-mana, kepada surau Jumaat yang kita, bila kita pantau ada beberapa perkara yang tidak dipatuhi. Itu tindakan yang kita ambil. Kita yakin sebenarnya bukan berniat untuk melanggar pun, sebab barangkali sebab nak menerima kehadiran jemaah kan. Itulah dia, itu antara perkara inilah. Dan kita harapkan kepatuhan ini dapat betul-betul
diikuti dan konsistenlah selagi mana boleh. Baik, harapan Ustaz terhadap umat Islam yang masih lagi belum ada kesempatan, lagi dah pergi dah ni. Lepas tu kapasiti dah penuh. Apa yang boleh Ustaz pesan kepada mereka, kepada kita semua? Apa yang saya perhatikan, kebanyakan umat Islam dia terlalu seronok untuk datang solat Jumaat. Dan biasanya hari Jumaat itu hari yang memang queue panjang. Kerana ramai yang nak melaksanakan sembahyang Jumaat, sedangkan kapasiti kita terlalu terhad bergantung kepada keluasan masjid. Jadi kita mengharapkan bahawa supaya umat Islam supaya bersabar dahululah untuk melaksanakan ibadah ini buat seketika ini. Dan ada masjid yang menggilir-gilirkan mengikut seksyen ataupun perumahan kawasan kediaman tertentu supaya masing-masing anak ahli Qaryah dapat turut serta melakukan sembahyang Jumaat. Dan kita mengharapkan jugalah pematuhan terhadap SOP. Mudah-mudahan dengan berkat kita patuh SOP, kita banyak berdoa, Allah Ta'ala mengangkat COVID-19 ini dengan segera. Dan selepas itu insya-Allah kita dapat sama-sama melakukan ibadah ini seperti biasa. Ya, mudah-mudahan itu dia. Jadi kerjasama amat diharapkan, ya. Masjid dan surau Jumaat dah buat SOP. Kita sebagai karya itu berikan kerjasama, ya. Dan masih lagi perlu bersabar dalam berhadapan situasi ini. Ustaz, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Sangat-sangat penting sebenarnya, walaupun kita lihat macam solat Jumaat itu seminggu sekali saja. Itu yang kita nanti-nantikan, itu yang kita harapkan dapat kita pergi ke masjid juga. Selepas ini Ustaz Osman Abu Bakar, penolong pengarah kanan bahagian pengurusan Masjid Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, insya-Allah ada kesempatan kita jumpa lagi Ustaz, ya. Baik, insya-Allah. Insya-Allah. Baik.